Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan kali ini, apa pendapat Anda tentang isu dan ulasan hari ini? Persoalan besar timbul daripada harapan Delhi ditulis oleh Jamzuri Ardani dengan satu persoalan yang sangat besar. Adakah Hadi Awang halalkan pembunuhan dan fitnah atas dasar menentang sekularisme? Apakah beliau menghalalkan pembunuhan dan fitnah atas dasar menentang sekularisme? Kata penulis Jamzuri Ardani. Beliau bimbang jika itu yang mungkin difahami oleh sebahagian pengikut Hadi yang taksub. Nas tentang haramnya membunuh dan fitnah sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa perlu kepada sebarang takwilan daripada manusia. Tidak ada alasan untuk menyatakan sebaliknya, kata beliau. Adapun isu sekularisme tiada sandaran nas yang qat'i dan masih tertakluk kepada perbezaan pandangan di kalangan umat Islam. Syekhul Azhar sendiri berpandangan bahwa Islam dan sekularisme boleh berjalan seiring selagi mana hak untuk seseorang mengamalkan ajaran agamanya tidak diganggu. Pandangan yang sama pernah dikemukakan oleh Sheikh Ghannouchi dan Presiden Erdogan, tanpa menafikan pandangan yang ramai dari kalangan ulama muktabar lain yang menyatakan sekularisme adalah secara jelas bertentangan dengan Islam, seperti almarhum Sheikh Yusuf Qaradawi dan almarhum Abdul Ala Maududi. Tetapi mengkafirkan mereka yang dituduh sebagai sekuler adalah satu bentuk pemikiran takfiri yang keterlaluan. Haji Hadi kata sekularisme adalah syirik akbar yang secara mudahnya bermaksud kafir. Tahukah beliau, umat Islam di India sekarang sedang berjuang menuntut agar kerajaan India kembali kepada dasar-dasar pemerintahan sekuler yang diasaskan oleh penjajah British sebelum ini, supaya umat Islam mendapat pembelaan dan keadilan di negara tersebut dari penindasan kerajaan supremasis Hindu sekarang. Bagi lebih 200 juta orang Islam India, dasar sekuler itulah yang menjamin hak mereka untuk terus beramal dengan Islam. Jadi, adakah umat Islam di India itu jadi kafir kerana memperjuangkan untuk mengembalikan dasar sekuler di negara tersebut? Atau adakah sekularisme hanya kafir di Malaysia, tetapi tidak di India dan negara-negara lain seperti Turki dan Tunisia juga? Agak aneh pemikiran ini. Seolah-olahnya mengikut fahaman Haji Hadi, manusia itu hanya terbahagi dua, menolak sekularisme atau beriman dengan sekularisme. Satu Islam dan satu lagi kafir. Ini satu bentuk pemikiran binary yang berbahaya. Padahal ada spektrum yang luas berkenan pemahaman tentang isu ini yang berada di pertengahan antara keduanya. Bagi kebanyakan umat Islam, tidak sukar untuk menilai bahawa ada banyak perkara dalam fahaman sekularisme itu yang bercanggah dengan Islam yang wajib ditolak. Tetapi, kita tidak perlu beriman dengan sekularisme untuk memahami bahawa ada perkara-perkara tertentu di dalam amalan sistem sekuler yang tidak bercanggah dengan agama. Sekularisme itu hanyalah ideologi politik ciptaan manusia, bukan sekularisme saja. Ada banyak lagi ideologi ciptaan manusia. Demokrasi juga adalah satu bentuk ideologi politik hasil pemikiran manusia. Seperti mana segala hasil ciptaan manusia di atas muka bumi, ada betul dan salahnya, ada baik dan buruknya, ada yang bercanggah dengan agama, dan ada yang tidak bercanggah dengan agama.
Allah mengurniakan kepada kita akal, maka gunakanlah akal yang Allah kurniakan ini untuk menilai antara yang baik dan buruk, memilih yang baik dan menolak yang buruk, bukan menerima secara borong atau menolak secara borong. Keduanya adalah sikap yang gulu. Dalam konteks Malaysia, isu sekularisme bukanlah isu yang sepatutnya menjadi pemangkin kepada perpecahan, kebencian dan permusuhan di kalangan rakyat. Kita ada ketua agama, ada institusi agama dalam kerajaan, ada peruntukan agama persekutuan di dalam perlembagaan. Sekular apanya? Apa yang mungkin wujud hanyalah sifat tasamu berlapang dada di dalam sistem pentadbiran negara dan urusan politik terhadap beberapa elemen yang dianggap sekular, tetapi tidak bersalahan pun secara mutlak dengan hukum Islam. Jadi menggunakan isu sekularisme untuk mengangkat agenda politik kelompok tertentu dan menggugat perpaduan rakyat di negara kita adalah tindakan politik disparado yang sangat memualkan. Saya harap Haji Hadi tidak menjadikan perbezaan fahaman politik sebagai alasan untuk mengkafirkan pihak lain. Agama ini milik Allah, bukan milik mana-mana kelompok manusia, kata penulis di Harapan Daily, yaitu Jamzuri Ardani. Adakah Hadi awang halalkan pembunuhan dan fitnah atas dasar menentang sekularisme? Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dulu, tak emosi Muhyiddin kata PAS parti ajaran sesat. Rupa-rupanya satu ketika dahulu, Muhyiddin pun pernah menyebut PAS parti ajaran sesat. Tapi waktu itu hairannya kenapa emosi PAS tidak juga muncul. Dulu tak emosi. Sekarang ini PAS tiba-tiba emosi pula. Dan yang lebih menarik lagi, selepas Muhyiddin kata PAS parti ajaran sesat, boleh pula mereka saling berpelukan dan saling juga dalam satu gerakan politik Perikatan Nasional. PKR tak pernah sebut, Anwar tak pernah sebut, tapi Muhyiddin pernah sebut PAS parti ajaran sesat. Pada suatu ketika dahulu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah melabelkan parti PAS sebagai parti ajaran sesat PAS. Namun PAS ketika menunjukkan reaksi beremosi terhadap kenyataan tersebut, malah ramai Menteri Melayu sebelum ini pernah menghadiri majlis sambutan Hari Krismas tanpa sebarang isu yang ditimbulkan oleh PAS, apatah lagi menuduh mereka melampau. Namun kini, apabila Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming menganjurkan program sambutan Krismas dan mengkritik PAS sebagai sesat, seluruh jentera PAS tiba-tiba dikerah untuk membuat laporan polis. Setakat semalam, sebanyak 69 laporan polis telah dibuat dan PAS merancang untuk mengadakan demonstrasi awam selain bercadang menyaman ngar di mahkamah. Keadaan ini sudah terang lagi bersulu bahawa PAS adalah sebuah parti yang bersikap ultra hipokrit dan pembuli. Mengapa standard mereka berubah bergantung kepada siapa yang berkata atau melakukan sesuatu? Jika PAS benar-benar serius dalam isu ini, mereka wajar menjelaskan sama ada mereka juga berniat untuk melarang majlis rasmi sambutan Deepavali untuk masyarakat India, Gongsi Fachai untuk kaum Cina, atau Pesta Keamatan dan Gawai di Sabah serta Sarawak yang dianjurkan oleh agensi kerajaan. Jika ya, mereka sepatutnya berani mengumumkan pendirian ini sebelum PRU 16. Jangan hanya berani di belakang, tetapi penakut dan pengecut menyatakan pendirian sebenar di hadapan rakyat.
Saya mencadangkan pemimpin-pemimpin PAS untuk memahami dan menghayati maksud kebebasan beragama bagi rakyat bukan Muslim seperti yang termaktub dalam Perkara 3, Perkara 11 dan Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan ini adalah asas kepada keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Akhir sekali, saya menyeru PAS untuk memainkan peranan yang lebih inklusif dalam menyatu padukan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Tumpukanlah tenaga kepada usaha untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara, bukannya mencetuskan perpecahan, kata Lim Lip Eng, ahli Parlimen Kepong. Saudara, apa pula pendapat anda untuk laporan berita di dalam Malaysia kini ini? Benarkah apa yang dinyatakan oleh pemimpin ahli parlimen ini? Dulu tak emosi, Muhyiddin kata PAS parti ajaran sesat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.